Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata 'imadad-din wa ja'alaha mi'rajan lis-salikin wa ja'ala qurrata 'aini fil musallin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna fahma wa 'ilma wa hikmata wal 'aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil 'azim wal waznu yawma idzil haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Artinya, dan timbangan amal pada hari itu adalah benar, maka siapa yang berat timbangan amalnya, ini yang baik, maka mereka itulah orang yang berjaya. Dan siapa yang ringan timbangan amalnya yang baik, maka mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri, dengan sebab mereka berlaku zalim terhadap ayat kami, yakni dengan meletakkannya pada bukan tempatnya. Alhamdulillah, pertama-tama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rahmat kurnia Allah, taufik, hidayah yang Allah Taala berikan kepada kita sehingga kita dapat meneruskan ibadah, meneruskan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau lagi kita membuat isti'dad, iaitu persiapan kita untuk kita bertemu dengan panggil penhiasan zain syuhur, perhiasan bagi bulan-bulan, iaitulah syahr Ramadan, iaitu bulan Ramadan. Maka kita nak persiapan tu, maka di antaranya isti'dad kita, persiapan kita dari segi ilmu, berkaitan fiqahnya, berkaitan hatinya, berkaitan dengan apa yang disebut akidah, tauhid, itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berfirman, wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Yakni timbangan amal pada hari itu adalah benar, al-haq. Barang siapa yang berat timbangan amalnya yang baik, maka mereka itulah muflihun, orang yang berjaya. Ini kita nampak Quran dah jelas kepada kita, dipanggil cara nak berjaya. Itulah caranya, ialah kita cari amal kebekalan kita. Maka disebut bila amal seorang itu berat, maka dialah orang yang berjaya. Adapun amal baik ringan, khaffat, ataupun sembahyang kita baca surah Iza Zulzilatil, itu ada juga kaitan, disebut kaitan amalan yang rendah, amalan yang ringan, maka itulah syarr, ada keburukan di sana. Dalam surah Al-A'raf ini jelaskan kepada kita, orang yang ringan amal, timbangannya baik, amalan baik ringan, maka itulah khasirun, khasara yakhsiru, khasirun, orang yang rugi, rugi diri sendiri, dengan sebab
ya, sebab apa? Mesti ada sebab dia, ya. Itu dia berlaku zalim terhadap ayat-ayat kami. Dan arti kata ayat-ayat Allah jelas kepada dia, datang qala Allah, tapi dia hanya dengar saja, ya. Ia tidak beramal, ya. Macam mana nak beramal? Sekiranya tidak ada dipanggil atau disebut taufik, qadratullah ataupun kuasa Allah, yang memberi kepada manusia, sehingga manusia mampu buat segala amal-amal baik, dan kuasa ataupun disebut kuasa Allah itulah beri kepada kita, hanya disebut hanya sementara. Bila kita guna dah disebut kuasa, tenaga tu, kita akan letih. Maka Allah Ta'ala letak balik tenaga kita, kuasa tadi. Dan kuasa tenaga kita itu tidak boleh memberi bekas, tidak boleh memberi kesan langsung, tanpa keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itulah ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang jelas. Maka asbab antara kita nak dapat apa yang disebut, kita nak dapat kejayaan, nak dapat kebaikan amal itu berat tadi, mesti tidak lain tidak bukan, mesti kita dengan ilmu, dengan ilmu, dia ada ilmu. Bila kita belajar ilmu, maka kita akan tahu. Bila kita tahu, kita akan beramal. Bila kita beramal, lagilah kita masukkan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu penting. Dan kita akan sambung balik dalam kitab, kita kaitan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah sebut itu lepas, tapi dah habis lagi. Jadi permulaan ni je panjang sikit. Kita bahas kaitan Bismillahirrahmanirrahim. Ada begitu juga Alhamdulillahirrabbilalamin, puji, kaitan puji-puji tu. Kita akan terang juga sedikit hukum puji macam mana. Selepas tu akan masuk berkaitan isi dia tu. Qala Syekh Muslim rahimahullah taala, nafa'ana bidarain amin ba'alamin. Jadi kalau kita tengok dah tersebut, dia tidak tulis pada dalam kitab ni u'allifu, ataupun aku menulis, aku menulis kitab ini dengan membaca bismillah. Jadi mana tadi, mana bismillah, mana perkataan aku menulis, dipanggil takdir. Maknanya tak ada, tak nampak. Tapi hakikatnya pengarah kitab kita ni nak beritahu bahawa dia mula kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah sebut antaranya ialah dia nak ittiba', nak ikut. Ittiba' itu ikut apa? Itu Al-Quran. Al-Quran kita tengoklah semua surah-surah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua, bahkan diwajib pula kita dalam sembahyang supaya baca Bismillahirrahmanirrahim sekali dengan habis, sampai habis. Itu kemuliaan dia, besarnya. Itulah perhiasan bagi semua Quran. Kerana kitab-kitab di sana kita dah sebut minggu sebelum ni, ada kitab-kitab diturun kepada Nabi Adam, dia panggil kitab, dipanggil suhuf, Ibrahim, Musa, semuanya tadi, banyak lagi. Itu dipanggil risalah. Tetapi makna daripada semua kitab-kitab tadi dikumpul di dalam, maksud tadi dikumpul dalam Al-Quran. Maka itulah dihiaskan semua kitab-kitab itu iaitulah dengan turunnya Al-Quran Karim. Itu. Jadi dalam Quran Karim ada perhiasannya, iaitulah adanya Al-Fatihah. Dalam Fatihah adanya Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada juga dipanggil titik, noktah, ataupun dipanggil nutfah. Nutfah ni biasa orang guna berkaitan darah.
nutfah, seketul daging, seterusnya ada dalam Quran sebut. Tapi nutfah ni macam titik setitik. Ini titik itulah, titik ba itulah dah sebut apa maksud ya, itu bikana ulmakana mayaku mayaku. Dengan apa barang yang telah, dengan aku barang yang telah jadi. Yang telah terjadi dengan apa barang yang telah berlaku, yang telah terjadi, dan dengan aku Tuhan, barang yang akan terjadi. Jadi permulaan titik itulah kita faham. Dia panggil semua mengakumi aqaid, kaidah, ataupun panggil aqaid itu akidah tadi. Jadi mengakumi semua, hebatnya. Jadi itulah titik semua itu bermula dengan semua itu bermula daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah segala-galanya. Kita sebut juga nampak harful jar semua tu banyaklah. Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah nak sebut titik, nak bahas pasal Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ni terlalu panjang sangat. Sehingga dikatakan 70 unta yang bawa kitab tidak mampu sebab banyaknya huraian daripada Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita boleh melalui bahada sekinahu ada dari segi akidah, apatah lagi dengan sifat-sifat adanya Ar-Rahman, kita sebutlah Ar-Rahman, semua tadi Ar-Rahman termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita semua sebut Allah. Itu nama bagi Tuhan. Jadi Tuhan panggil zat yang mempunyai kamalat, kesempurnaan. Jadi Allah boleh juga dipanggil lafzul jalalah ataupun ismul a'zam, nama yang besar. Sebab itulah ada perbahasan berkaitan apabila menggunakan nama Allah. Tak boleh buat barang nak guna semudah-mudahnya. Sebab dipanggil musamma, yang Allah itu dia saja. Jadi yang dinamakan Allah Tuhan. Tuhan itu Allah. Nak panggil nama Allah mudah-mudah tak boleh. Nak bagi nama pun tak boleh. Kita nak bagi nama mesti disebut dalam kitab Umdatul Talib wa Mujtahid fi Syarh Fadilatul Faraid. Itu nak sebut boleh, mesti kita tambah Alhamdulillah, tambah Alhamdulillah. Sebab Allah itu jelas-jelas lafaz khas pada lafaz, khas pada makna. Jadi hak lain tak guna. Sebab apa? Khas pada lafaz dia pun khas saja, khas untuk Allah saja, dan makna dia juga khas untuk Allah juga. Jadi benda lain tak boleh guna. Makhluk-makhluk lain tak boleh guna perkataan itu. Itu berkaitan Allah. Dan ada kita sebut juga berkaitan apa, iaitu istilah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ada boleh ada setengah kalau ikut kaedah ataupun undang-undang Nahwu. Tetapi kalau kita baca dan sembahyang tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim, Huwar-Rahman, ada disembunyi itu. Tapi ini sekadar maklum. Tapi kita tidak boleh beramal untuk dalam sembahyang. Kalau kita beramal juga, maka tidak sahlah sembahyang kita. Itu jelah. Jadi kita tengok pada Ar-Rahman, kita dah sebut Ar-Rahman. Apa yang disebut sebelum ni, kita sebut Ar-Rahman. Allah Ta'ala Ar-Rahman ni umum pada daripada makna dia tu. Jadi makna Ar-Rahman, kita tahu Allah Ta'ala ni Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi ada orang sebut, boleh ke boleh ke sebut Ar-Rahman Maha Pemurah, Maha Penyayang? Kalau sebut pemurah, penyayang,
seolah-olah sama dengan manusia. Disebut terjemah lain tak boleh. Ada juga orang terjemah mudah cara Tuhan borah. Itu bahaya juga. Istilah tempat-tempat datang ke mana tempat dia sebut gitu. Tapi kita ni bahaya setengah tu dibimbangi. Kita faham lain, faham Allah lah. Jadi Ar-Rahman untuk semua, tak kira makhluk, manusia, binatang, kafir tak kafir, Islam, semua Allah Ta'ala bagi. Sebab nisbah dunia ini tidak bernilai bagi manusia, bagi Allah SWT. Walaupun disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sayap nyamuk. Bahkan kita ada sebut nisbah Nabi SAW panggil sahabat suruh tengok keadaan dunia ni. Seperti anak kambing, tunjuk dah ada kudung, sahabat tak ambuh. Kalau dia hidup pun, kambing ni hidup tak ambuh sebab apa? Ada cacat dia. Maka itulah nisbah pada dunia. Itu. Jadi dunia jifah, dunia itu bangkai. Qalabuha, siapa yang mencarinya, maka kilab itu anjing. Mana anjing sahaja yang mencari bangkai. Itu perbahasan panjang. Tapi jangan ada kesilapan berkaitan dunia. Ramai orang salah faham berkaitan dunia, berkaitan zuhud, berkaitan khasyak, berkaitan khudu, tawadhu, at-tawadhu. Silap faham. Zuhud juga zuhud, tunggu pakai yang cari dan sebagainya. Tawadhu, tunduk bawah semua. Dunia tak boleh. Dunia tak boleh. Sehingga melupakan tanggungjawab dia sebagai ketua keluarga contohnya dan sebagainya. Itu kena faham perbahasan tentang dunia. Yang dimaksud dunia itulah dunia yang melampau sehingga melalaikan kewajipan. Kewajipan yang Allah Ta'ala perintah tak buat. Sebab apa? Sibuk disebabkan dunia tadi. Sebab itulah saya sebut dalam doa, wala taj'al dunya akbar hammina. Janganlah ya Allah, janganlah jadilah dunia ini akbar hammina. Itu terlalu besar sangat sehingga kita mengabaikan akhirah. Itu. Jadi jelas kepada kita, walaupun di sana ada disebut, tak boleh disebut Ar-Rahman, kerana sama dengan manusia, tapi hakikatnya tidak sama, sebutan saja sama. Pemurah kita sebut dah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pemurah kita ada hak kita. Pemurah Allah, pemurah hakiki. Dan disebut apabila Allah Ta'ala letakkan lembut, itu nisbah Ar-Rahman riqatan fi qalbi, al-ihsan kathratul rahmah, banyaknya belah kasihan sehingga Allah Ta'ala bagi semua itu. Maka itu tidak sama. Begitu juga berkaitan mengetahui, tidak sama kita mengetahui kita ada hak dia. Ini perlu kita perlu faham. Kalau kata akidah, ada sebut seorang apa ni dalam YouTube, tengok cikgu apa nama, tak ingat dah. Cakap berkaitan Nur Muhammad, Nur Allah. Dia balas dua tu, Nur Muhammad, akhirnya Nur Allah menang, Nur Allah lah jadi Tuhan dan sebagainya. Itu semua berkaitan sesat. Sebab dia tidak faham, dia mungkin asas daripada permulaan tadi, dia ingat sama. Perbezaan manusia. Jadi walaupun hakikatnya kita tengok perbahasan berkaitan ini biasalah kita dengar, tetapi ia perlu pada penjelasan juga. Antaranya ialah disebut pemurah, pemurah Allah yang hakiki. Pemurah kita tengok sementara. Pemurah kita pula kita kena ingat mari daripada siapa? Pemurah kita ialah mari daripada Allah, sebab Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah. Allah Ta'ala, kita mari ingat, Allah Ta'ala sebut orang yang pemurah sekian-sekian. Jadi kita tak boleh nak buat, tak boleh nak buat apa-apa. Akhirnya Allah Ta'ala bagi, dipanggil qudratullahi ala ta'ati. Allah Ta'ala bagi kudrah tadi, kuasa,
sehingga kita dapat melakukan. Maka itu balik semua, balik semua tadi hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perlu kita faham dalam berkaitan akidah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ni mengagumi perbahasan berkaitan akidah itu panjang. Berkaitan apa dia sebut juga, berkaitan qudrah, qudratullah, kuasa. Kita merasai kita ada tenaga, kita guna makan sesuatu. Saya makan benda ni, saya rasa saya bertenaga. Makan ni dak rock tubuh. Hakikat tenaga itu adalah qudrah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Dan qudrah dia itu ada sekatan. Maknanya ia tidak boleh bebas sebebasnya. Dia rancang nak buat kejahatan, tetapi tanpa keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak dibuat. Kalaulah dia kata dia pegang qudrah tu, qudrah kuasa dia itulah hasil daripada dirinya dia ni sekian, maka itu boleh jadi qadariyah, jabariyah, semua masuk berkaitan tu. Itu bahas berkaitan. Ini kita nak sebut berkaitan Ar-Rahman Ar-Rahim, perbahasan sikit. Dan kita akan pergi pada hukum Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu. Jadi kita kena ingat penyayangnya kita, pemurahnya. Kita ada sifat-sifat ni sini sikit, itu dia dipanggil bukan hakiki. Tetapi yang kalau kita ada sifat tu, ianya hasil daripada taufik dan hidayah yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Maka bersyukurlah. Syukur. Jadi kita faham Ar-Rahman ia umum untuk semua, tetapi Ar-Rahim Allah Ta'ala beri kepada hamba-hambanya hanya yang beriman. Dia pada hari akhirah, itulah Allah Ta'ala memberi syurga yang besarnya nikmat. Banyak dalam Quran sebut tajri min tahtiha al-anhar, innal muttaqina fi jannah syurga tu. Maka itu janji Allah. Janji Allah bukan macam janji manusia. Janji Allah, janji inna wa'dallahi haqq. Sungguh janji Allah itu al-haqq, benar. Bahkan disebut dalam Quran wa kana ahdu, wa kana al-ahdu innal ahda kana mas'ula. Semua janji-janji itu Allah Ta'ala akan tanya. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tidak suka pada hakikat perjanjian yang mungkin janji tadi. Jadi kita faham, pemurah, penyayang. Maka walaupun hakikat ada orang sebut sama dengan manusia, tetapi itu tidak sekali kalau difaham kaitan apa disebut sifat uluhiyah dan sebagainya tadi. Itu. Ini Bismillahirrahmanirrahim merangkumi masuknya berkaitan kefahaman kita berkaitan iman, Islam, ihsan sebagainya. Itu panjanglah kalau kita sebut, dan kita akan tengok pada berkaitan Bismillahirrahmanirrahim dalam hukum. Sedikit berkaitan dalam hukum. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Nabi SAW sebut dalam hadis banyak. Kita tengok dalam kitab-kitab lain pun banyak sebut kullu amrin bi balin. Setiap perkara kullu amrin bi balin la yabda'u fi bihi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa akhta. Artinya tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita pada syarak, yang tiada dimulai padanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia terpotong ekor. Maknanya apa? Iaitu kurang barakah, kurang berkat. Buat jadi je, tak ada salah, tapi kurang berkat. Bila kurang berkat, macam-macam lah, macam makan lah, tak baca Bismillah, kurang berkat. Jadi kau tambah, kau tambah, masuklah kepada disebut
maksiat batin. Maksiat batin antaranya syarhut ta'am, iaitu banyak makan. Kerana banyak makan inilah yang membawa kepada al-kaslu li ta'atillah, iaitu malas dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu. Jadi kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh kita baca bismillah. Mula dalam setiap perkara yang dipuji oleh syarak. Jadi perkara baik yang syarak Quran hadis puji suruh kita baca bismillah. Tapi di sana ada kaedah-kaedah dia. Kalau nak mula sembahyang, ada sebab di sana ada syarak dah tetap. Nak sembahyang mula apa? Kalau nak mula bismillah. Syarak dah tetap dah. Nak sembahyang mesti mula Allahu Akbar. Jadi hak tu tak ada limbo lah kata bismillah. Jadi di sinilah limbonya hukum wajib bismillah ketika mana, makruh, haram, harus, itu timbul berkaitan hukum bismillahirrahmanirrahim. Jadi tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia kurang berkat. Ini kurang berkat ni maknanya seolah-olah disebut seperti terpotong ekor, ataupun dalam hadis lain disebut fahuwa abtar. Dan kita sebut juga dalam hadis Nabi SAW dalam Quran, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah Ta'ala dah balas kata orang kafir. Kata Nabi SAW itu abtar, itu tak ada keturunan. Anak-anak lelaki dia mati ketika kecil. Jadi Nabi ni abtar, Nabi ni akhta, Nabi ni tak ada keturunan, putus terus. Bila lepas ni bila Nabi meninggal, tak ada keturunan langsung kata dia. Tetapi Allah Ta'ala balas, inna syani'aka huwal abtar. Dia orang kafir, dia lah abtar, kerana dia akan masuk kubur. Esok dia abtar sungguh, tak ada putus, tak ada sambungan langsung daripada dunia. Kita orang beriman ada sambungan. Mana? Amalan-amalan kita ketika dunia, anak-anak soleh yang mendoakan, ilmu yang manfaat semua tu. Yang banyak hubungan kita di dunia, walaupun hakikat jasad kita meninggal, jasad kita dah gerak dah duduk dalam kubur dah, tetapi bagi orang-orang yang amalan dia seolah-olah dia hidup, dia gembira, sebab apa? Hubungan dia tadi, dia tidak terpotong, dia tidak terputus. Berbeza dengan orang kafir. Itu nisbah akhta, abtar. Akhta dengan abtar itu sama. Jadi disuruh kita mulakan sesuatu itu dengan bismillah. Dia ada keberkatan. Tetapi nak guna bismillahirrahmanirrahim itu kena tengok keadaan juga. Dan kalau kita tengok bismillahirrahmanirrahim ketika tengok ketika wajib, kita semua kita tahu. Kalau sebut ketika wajib, kita tahulah, itulah ketika baca Fatihah dalam sembahyang. Tidak baca tak sah dah. Kita tengok salatul arba', fi mazahib arba'ah, sembahyang mengikut 4 mazhab. Jadi Imam Syafi'i dia dah meletakkan bahawa kita mesti baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau dah baca dia tidak sah. Bahkan ditambah juga perkara sunat, supaya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada setiap rakaat. Jadi ada juga disebut sebab apa perlu kita baca? Kerana baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dapat menjauhi syaitan. Kita tahulah, contohnya di sembahyang tengah ada gangguan, kita sebut dalam hati a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia boleh, sebab apa? Sebab ada gangguan.
maka kita gaji, kita tengok asrar dia, rahsia tadi. Pokoknya setiap rakaat, setiap waktu syaitan akan kacau dia. Ia alih fikiran kita daripada menghadap kepada Allah, jauh. Dia bawa pergi tempat-tempat lain. Yang bergaduh, teringat masa gaduh. Yang tengah sibuk, duduk main pasar raya sebagainya, duduk teringat masa situ. Maka sesuailah pada setiap rakaat kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, barulah kita baca Bismillah. Itu tetap je, tetap dah. Sebab dalam kitab Safinatun Najah ada jelaskan kepada kita, iaitulah dia ada sakt, diam tadi. Lepas takbiratul ihram baca diam. Lepas tu siapa baca doa iftitah diam. Lepas tu bacalah auzubillahi minasyaitonirrajim. Ba'da auzubillahi itu. Lepas auzubillah diam sebentar. Lepas diam barulah baca bismillahirrahmanirrahim. Siapa Allah diam sebentar barulah sebut amin. Lepas tu diam. Lepas tu biasalah, kita biasa dengar. Sebab bila luang ke makmum, maka kita baca surah lain. Itu panggil tertib dia. Jadi dia memasuk juga mazhab kita, masuk auzubillahi minasyaitonirrajim. Apatah lagi bismillah. Bismillah tak boleh tinggal. Itu berkaitan bismillah pada yang apa disebut pada yang wajib tadi. Itulah. Dan kalau kita tengok berkaitan Bismillahirrahmanirrahim lagi, berkaitan hukum tadi. Tadi sebut Bismillahirrahmanirrahim ni, dia ada perlu kita baca. Dia ada ketika pertengahan, awal, pertengahan dan akhir. Ada yang akhir dah perlu kita baca dah. Ada yang akhir perlu kita baca. Ataupun pertengahan perlu kita baca lagi. Apa dia? Itulah ada di awal, di awwaluhu wa awsatuhu wa akhiruhu. Ada awal, tengah, akhir. Yang pertama ialah apa dia? Itulah ketika kita, contoh ketika kita makan. Bila kita makan, kita lupa. Di tengah-tengah boleh kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Bismillah tadilah. Ataupun dah kenyang dah, jauh dan sebagainya. Kenyang dah. Kita boleh lagi baca. Bismillahirrahmanirrahim ataupun baca Bismillah awal wa akhir. Sebab apa? So syaitan mutah balik. Biar dipanggil, biar syaitan kecewa balik. Ibarat macam kita sujud sahwi lah. Terlupa suatu hukum, dipanggil sunat, kita tinggal, maka kita pun sujud sahwi. Maka kecewa lah syaitan, dipanggil nganying, kita nganying pada syaitan. Jadi itu pertengahan, kita makan, kita baca. Saya dah mula dah bismillah tadi, sebab awal tadi dah ingat baca. Jadi dah baca je lah sekali. Tak perlu, kita boleh baca bismillah. Itu maka kata ulama masih disunat kita baca bismillah lagi, walaupun selepas makan dah kenyang dah. Kita kena baca lagi sebab nak suruh syaitan muntah balik. Dan ketika wudu, kalau ketika wudu kita kena baca bismillah juga. Tetapi di awal, di tengah, di akhir tak perlu dah. Kerana di akhir kita ada doa lain pula. Itu iaitulah antaranya sunat di awal kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Kita pun ambil wudu, tengah ambil wudu, tengah ambil basuh sekian-sekian, kita membaca. Terlupa baca di awal, maka kita baca di akhir. Di pertengahan. Di akhir tak perlu dah. Itu berkaitan bismillah awal, akhir, pertengahan. Dan ada sunat ketika kita awal saja. Di sunat kita baca bismillah di awal saja. Di tengah tak perlu. Di akhir tak perlu. Apa dia? Iaitulah
al-junub atau disebut al-jima'. Itulah ketika jima'. Kita perlu baca bismillah ketika awal saja. Orang kata lupa, pertengahan dia lupa, tengah tu dia pun lupa baca bismillah. Tak perlu. Dia baca bismillah dulu, itu makruh. Tak boleh. Apatah lagi kita duduk kadang ada besar. Duduk dalam keadaan ada besar, dia kena mandi wajib segera kalau dia nak buat ibadah lain. Contoh nak minum air sekalipun. Itu makruh. Jadi kita tahu ibadah kita nak buat tu mesti nak dapat pahala. Jadi perlu dahulu. Kerana makan itu adalah satu ibadah. Maka ketika jima' ataupun ketika jima' tadi hanya bismillah hanya di awal saja. Tak boleh baca ketika pertengahan. Tak boleh baca sepah makruh semua tadi. Dah? Nak kena? Terlupa. Sebab itulah dia dah hajar satu-satu, kena jaga. Kalau tidak baca doa, tidak baca bismillah, syaitan akan ambil kesempatan tadi. Jadi Fatihah dia ada hukum. Tadi kita sebut Fatihah nisbah bismillahirrahmanirrahim tadi. Nisbah dari segi awal dia, akhir dia. Jadi jangan dibaca hadis Nabi ni, dia tengok dia kata Nabi suruh baca tu, tengok hadis Nabi ni kelebihan bismillah, baca bismillah. Baca bismillah. Baca bismillah. Jadi dia ada di awal. Ada di tengah. Di tengah boleh, di awal, di tengah boleh. Ada di akhir, tak boleh. Ada di awal dan di tengah. Mana wudu? Ada di tengah, di awal, di akhir. Apa dia? Ketika makan. Ada di awal sahaja, di tengah, di akhir tak ada. Itulah jima' tadi. Itu. Dan Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada wajib. Ketika wajib, ya. Kita tahu tadi kita sebut Fatihah. Ketika sunat, ketika nak buat benda-benda sunat, ketika kita nak buat benda-benda sunat, ketika haram, itu haram ketika nak buat. Haram yang dimaksud sini haram zati, bukan haram aridi. Jadi haram zati tak boleh. Nisbah mana haram zati? Nisbah arak tadi. Arak al-khamr, innal khamr wal mais wal ansab rijsun min 'amali syaitan. Ni arak. Arak orang bagi ke, tak bagi ke kepada kita, ia tetap haram. Tak boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Ini tak apa ni, saya bukan curi. Ada pun haram zati. Haram zati, haram aridi. Haram yang tiba-tiba mari. Kita ada sebut dah sebelum ni. Haram yang tiba-tiba mari, iaitulah dia makan buah pelang orang, dicuri. Curi tu haram zati, tak boleh. Ketika nak curi baca bismillah, haram di situ, haram zati. Ketika nak makan tu tak ada masalah, dia nak baca bismillah. Tapi maklumlah, orang yang curi ni buat jahat ni, tak apa langsung dah. Dia tahu dah dia berubah tiba-tiba, baca bismillah sekali. Itu. Jadi tak boleh buat main-main. Asal bismillah. Silap pulang boleh jadi kafir, nak curi, main arak sebagainya. Jadi itu berkaitan haram aridi. Haram yang tiba-tiba mari. Sebab kita sebut nisbah ma'alis sukun. Ma'aridi lis-sukun. Ma yang mari tiba-tiba dengan sukun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman. Kalau nak berhenti, tiba-tiba sukun kena matikan pada nun. Begitu juga ketika mana baca qul huwallah, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nak sambung qul huwallahu ahad ni. Nun ai balik. Kaedah dia sebenarnya ahadun, alif, ha, da, nun. Itu
Dia orang Arab dia tak buh main nun tu, buang nun, dia berganti dengan bagi dua. Panggil tameng untuk dhammatain. Bagi depan dua. Jadi ahadun. Cuba kita baca ahadun dan dengan nun, dum bunyi. Sebab tu dah ada segi hukum dia sama dengan tanwin dengan hukum dengan nun mati. Ada segi nisbah dengung dia sama, dua harakat sebagainya. Jadi nak berhenti dia mesti dia matikan tadi mari tiba-tiba. Tetapi haram zat aridi dia mari tiba-tiba. Kalau dia orang bagi tadi dia tak jadi curi dah. Buah pelang tadi, tapi arak tetap haram. Tak kira bagi ke tak bagi ke, haram tetap haram. Adapun nisbah buah tadi tak ada masalah. Sebab itulah nisbah curi itu satu masalah dia lah. Tapi ketika nak makan tak ada masalah. Dia nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu nisbah haram. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu pada nisbah haram. Kita sebut sikit pada makruh. Makruh kita baca makruh. Makruh sama. Dia panggil makruh zati, makruh aridi. Makruh zati dia ada makruh yang panggil memang sungguh dah. Yang tanya budu. Tadi apa ni makruh zati, kemaluan tadi. Kan kemaluan kita tengok. Itu baca bismillah. Makruh. Itu haram zati. Ada pun makruh aridi. Macam bawang kan. Bawang makruh ketika kita makan. Ada pun kita pergi ambil sutik, kita letak dalam kocek kita, mari semayang, tak ada masalah. Ketika kita makan sebuah dia sebab dia mari tiba-tiba bau tadi. Begitu juga apa ni sebuah buah apa ni petai sebagainya tadi. Itu. Dan kita tengok nisbah tadi lah, kalau haram zati sebagainya. Makruh zati dia kata juga macam belacang sama dengan wudu sekali. Makruh sebab nisbah dipanggil air dia di perut sekali itu. Benda yang dimaafkan pada makan, benda nak makan tak ada masalah. Tetapi tidak dimaafkan pada libas, dipanggil pakaian. Maka kalau belacang wudu, kena baju kita, ada sos mayang kita, kalau kita dah basuh, jadi kita basuhlah sikit. Itu nisbah berkaitan makruh tadi. Dan kita akan sambung baliklah berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada sikit lagi berkaitan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan masuk kepada Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita akan pergi pada puji, dan kita akan pergi pada hukum puji itu. Semua itu hakikatnya balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma ja'alna hadha liman huma wa tabarrakna bi ba'dihi tabarruka ma'suma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.